Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hampa semua? Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam. Seperti biasa, saya Angah akan menemani anda untuk membacakan kisah-kisah daripada Taman Charles dan Tok Awangah. So malam ni kisah daripada Tok Awangah yang akan saya bacakan. Minta maaf, rasanya dah makan berapa hari tak keluar cerita pasal Tok Awangah. Harapnya dengan kisah pada malam ni akan dapat melepaskan rindu anda semua, insyaAllah. Okay, baik, ngoceh panjang pun tak guna. Baik, kita teruskan dengan episod 111 daripada Tok Awangah yang bertajuk Mati Hidup Semula. Air berkeladak dengan perut ikan bekas mencuci ikan baru di siang itu dicurahkan ke perdu rumpun kacang. Tahu sangatlah Mat Tipin, air berkeladak perut ikan itu boleh juga dibuat baja pupuk ke perdu rumpun kacang di atas batas. Tentu rumpunnya subur dengan buah yang lebat berkayutan. Bila kamu balik ni, Bahdin? Tuturnya disebabkan sudah lama anaknya tidak balik ke kampung. Baru sekejap ni, beritahu Bahdin perlahan, lantas tercangkung memerhatikan ayahnya menyiram rumpun kacang dengan air keladak perut ikan yang dibuat sebagai baja pupuk. Anak-anak kamu balik tak semuanya? Mat Tipin terhenti mengesat peluh yang memercik di dahi. Semuanya balik, jelas Bahdin mengenai keluarganya yang balik ke kampung. Sengaja dia datang menjengah ayahnya di kebun setelah diberitahu oleh maknya. Sebaik saja dia sampai ke tengah halaman rumah. Bahdin tidak terus naik ke rumah. Biarlah isterinya, iaitu Mesiah ke Mesiah ni, dan kita sebut Mesiah je lah dan anak-anaknya naik dulu ke rumah. Dia perlu menyusul ayahnya di kebun kerana bimbang orang tua itu tersinggung disebabkan lama dah dia tak balik ke kampung. Tahu sangat yang ayahnya ni memang marah apabila dia mendesak supaya emaknya yang terkejang sakit dibawa ke hospital. Mat Tipin tidak membantah apa-apa setelah Bahdin membawa emaknya Uda Lipah ke hospital akibat diganggu demam. Dia tidak mahu menatap isterinya di hospital. Biarlah anak-anak semua menguruskannya sehinggalah isterinya itu sembuh. Seminggu Uda Lipah terkejang di hospital, keadaannya pulih semula. Tatkala dia terkejang, dia sedarkan diri itu. Memang Bahdin beritahu juga kepada saya. Terpaksalah saya balik hingga lemah tidak bermaya. Terpaksa saya balik hingga lemah tidak bermaya. Keletihan ni. Sebaik saja dibawa ke hospital, Mat Tipin tidak pernah jejak lagi kaki menjengah isterinya. Biarlah semua anak-anaknya uruskan setelah mereka semua membuat keputusan supaya dibawa ke hospital. Tersinggung benar Mat Tipin disebabkan semua anak-anak tidak mahu mendengarkan cakapnya supaya tidak terburu-buru. Disebabkan mereka semua sama-sama mendesak, Mat Tipin tidak membantah apa-apa. Dia tahulah Uda Lipah sekadar demam sahaja. Disebabkan dia berpantang sangat mengenai makan, tubuh Uda Lipah menjadi kurang tenaga. Sebab itulah dia lemah sampai tidak boleh menggerakkan badan langsung. Tetapi Bahdin tuduh yang dia percayakan sangat mengenai gangguan jembalang hinggakan Uda Lipah ni terkejang tidak bermaya. Tidak pernah pun Mat Tipin sebut mengenai penyakit isterinya disebabkan gangguan jembalang. Dia ni sekadar mengingatkan Bahdin supaya tak terburu-buru sangat untuk buat keputusan sebelum mendapat persetujuan adik-beradik yang lain. Disebabkan tersinggung dengan tuduhan Bahdin itulah juga saya ke kampung menjengah Uda Lipah. Sebab semasa isteri saya memegang tangannya, Uda Lipah mengangguk lemah sekalipun suaranya tidak boleh dituturkan. Memang tak ada gangguan apa-apa. Uda Lipah sekadar lemah disebabkan tidak mahu menjamah makanan. Sebelum itu doktor sendiri menasihatkan dia supaya mengawal makanan supaya penyakit yang dihidapinya itu tidak melarat.
Tetapi Udalipah ni sendiri salah faham dengan nasihat doktor itu hingga langsung tak nak menjamah makanan. Aduh, teruk kalau macam ni. Setelah emaknya sembuh, Bahadin sendiri tidak mahu balik ke kampung kerana menganggap yang ayahnya marahkan dia dengan kejadian membawa Udalipah ke hospital. Hampir 5 tahun dia tidak jejakkan kaki balik ke kampung kerana tidak mahu ayahnya menyalahkan dia. Sampaikan dia mengidap sakit bengkak buku lali, tidak boleh berjalan pun, Bahudin ingatkan isterinya supaya tidak memberitahu ke kampung. Ketika dia di ward hospital, saya datang menjengah setelah diberitahu oleh Mesiah. Ayah tak tahu dia sakit ni Pak Ngah, ujar Mesiah mengerling Bahadin yang menunjukkan buku lali kakinya yang bengkak kepada saya. Sakit sikit, tak payahlah susah-susahkan ayah, sahut Bahadin berasa malu hendak memberitahu ayahnya di kampung. Tentu ayahnya juga tidak akan lengah, tidak akan jengah dia disebabkan sudah dimasukkan ke hospital. Tahu sangatlah Bahadin mengenai ayahnya yang tidak akan menjengah sesiapa pun kalau sudah dimasukkan ke hospital. Seminggu jugalah Bahadin di ward hospital hinggakan bengkak buku lali kakinya itu seruh, barulah dia dibenarkan balik ke rumah. Memang saya sendiri ingatkan dia supaya jengah balik ke kampung. Maaf dia ada tersasul sikit sebab dekat sebelah ni ada member tengah onkan kereta dia tadi, jadi teragak-agak sikit. Maafkan saya. Okey, saya ulang balik kat sini. Memang saya sendiri ingatkan dia supaya jengahlah balik ke kampung. Masakan ayahnya marah sampai berendam apabila Bahadin jejak kaki menjengah dia. Tidak bercakap apa-apa pun, lantas Mak Tipin mengajak anaknya balik ke rumah. Apalah gunanya tercegat di kebun pisang di bawah silawan cahaya matahari yang memancar hangat. Tentu Bahadin juga mahu berehat setelah jauh memandu kereta balik ke kampung. Macam mana dengan kaki kamu tu? Perlahan sahaja Mak Tipin menuturkan sesuatu beriringan balik ke rumah. Dah baik, jelas Bahadin tersengih-sengih. Mana ayah tahu? Pak Ngah ke yang cakap? Dia berasa heran bagaimana ayahnya tahu mengenai dirinya dimasukkan ke hospital akibat mengidap bengkak buku lali di kaki. Hei, bukannya jauh sangat, aku pun boleh jengah lah, ujar Mak Tipin mengatur langkah menuju ke tangga rumah. Pak Ngah agaknya yang bagi tahu ayah ni kan? Bahadin percaya tentu saja saya yang memberitahu ayahnya. Angah tu bukan nak ingatkan kau sakit aja. Mak Tipin mencebit bibir terus duduk di tangga. Bahadin terhenti di kaki tangga tercegat dengan menyeluk saku keluar. Saku keluar pula dah, saku seluar. Mak Tipin berterus terang memberitahu tidak siapa pun yang menyampaikan berita mengenai Bahadin masuk ke hospital akibat diserang bengkak buku lali. Tidak perlulah saya menghubunginya kalau setakat mahu memberitahu keadaan penyakit Bahadin. Asal sahaja anak-anaknya diganggu penyakit, Mak Tipin sudah dapat mengagaknya. Tatkala anak perempuannya Naimah mahu melahirkan anak, dia sendiri merasa perutnya senak. Terpaksalah dia menanggung sakit bagaikan Naimah mahu melahirkan anak juga. Setelah Naimah selamat melahirkan anak, barulah sakit perutnya yang merengat-rengat itu beransur reda. Sebab itu Mak Tipin dapat menuduh Bahadin mengidap sakit bengkak buku lali apabila buku lali kakinya sudah juga membengkak tidak semena-mena. Dia sendiri pupuk buku lalinya dengan halia yang ditumbuk, digaul dengan kapur, campur dengan asam jawa. Hui, apa benda ni? Buku lali dengan halia ditumbuk, gaul, campur. Oh, nasib baik ada kapur. Kalau tak ada kapur ni letak sekelingan belacan dengan cili. Sorry, mintalah. Mak Tipin tahu penyakit yang dihidapinya bukan berpunca dalam dirinya sendiri. Apabila tidak ada anak-anaknya yang lain mengidap penyakit bengkak buku lali ni, sudah tentu Bahadinlah satu-satunya yang menderita sakit bengkak buku lali. Hingga melangkah pun terdengkot-dengkot. Jangan cuba anak-anaknya mahu berbohong, kerana dia sendiri yang menanggung sama apa sahaja yang dialami oleh anak-anaknya. Tetapi rahsia dirinya tidak pernah diberitahu oleh Mak Tipin kepada anak-anaknya. Biarlah anak-anaknya cuba berbohong, tetapi dia tetap dapat mengagak apa sebenarnya yang terjadi. Masakan Bahadin dapat menyembunyikan darinya kalau mengidap penyakit yang teruk benar. Memang saya tahu sangat mengenai sepupu saya Mak Tipin ni yang dapat merasakan semua segala penyakit yang ditanggung oleh anak-anaknya. Semenjak ayahnya Pak Tua Mahat masih hidup pun, dia tidak menyembunyikan kejadian yang dialaminya itu. Asal saja perutnya kembung tengah malam, Mak Tipin dapat mengagak kenapa anak kecilnya menangis tenar berterusan.
setelah dia tuam perutnya sendiri dengan batu tungku yang dipanaskan. Serta-merta saja anak kecilnya yang menangis tenar itu akan beransur tenang dan tenteram semula. Pak Tua Mahat sendiri tak tahu mengenai amalan anaknya itu hingga boleh mengesan kesusahan yang menimpa anak-anaknya. Selepas belajar di Madrasah Tok Haji, lama juga Mak Tipin di Patani belajar pondok. Tatkala dia balik ke kampung setelah sekian lama di Patani, saya sendiri tidak ada di kampung ketika itu. Apabila Mak Tipin berkahwin dengan Udalipah pun, saya masih tidak berada di kampung. Setelah Badin lahir, barulah saya sempat balik ke kampung. Disebabkan saya bertugas di merata tempat selepas habis belajar, tidak banyaklah saya mengetahui mengenai pengalaman Mak Tipin itu. Tetapi Pak Tua Mahat beberapa kali juga bertanyakan kepada saya mengenai amalan Mak Tipin itu. Bagaimana Mak Tipin boleh merasakan apa sahaja kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Sebab itu mudah sahaja dia membantu asal saja anak-anaknya menderita kesakitan. Lainlah Pak Tua Mahat yang dikenali sangat oleh seisi kampung sebagai pawang di hutan. Asal saja diganggu badi binatang hutan, mereka akan serbu rumah Pak Tua Mahat untuk mengharapkan bantuan daripada dia. Apalagi kalau mereka berburu ke hutan, memang banyak sangat puaka yang meninggalkan badi hinggakan mereka ditimpa geruh. Sekalipun Pak Tua Mahat tidak mengakui dirinya pawang besar, namun seisi kampung percaya yang dia ni banyak pengalaman kalau berhadapan dengan puaka hutan. Siapa yang pulihkan ulung sali yang terkejang selepas menerima padah badi menembak ayam hutan bertengget di akar pokok beringin di tubir bukit, kalaulah bukan Pak Tua Mahat? Seisi kampung tahu mengenai kejadian ulung sali melihat ayam hutan bertengget di akar pokok beringin. Dia tak peduli mengenai pantang larang berburu di hutan yang tidak membenarkan menembak ayam hutan tatkala bertengget di akar pokok beringin atau di atas tunggul reput. Disebabkan melanggar pantang itulah, ayam hutan yang ditembak ulung sali bertukar menjadi bangkai ular hingga berulat berengga seluruh badan. Baiklah, seandainya anda telah sampai ke minit ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan jangan lupa untuk share pada kawan-kawan supaya channel kita ni dapat berkembang lagi ya, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Puaslah ulung sali pulihkan semua dengan berkibaskan hitam panjang sedepa. Namun ayam hutan yang ditembak itu tidak berubah dari menjadi bangkai ular yang berulat. Kalau tidak Pak Tua Mahat diberitahu mengenai kejadian itu, nescaya geruhnya akan menimpa ulung sali juga. Mak Tipin tu umur dah berlebih, ujar emak saya apabila kenangkan anak saudaranya yang pendiam sangat kalau terserempak di mana-mana. Dia tidak akan berbuah panjang apabila berkumpul dengan sanak saudara, sekadar tersengih-sengih saja mengangguk lemah. Umur tak berlebih, tetapi Allah sudah menentukan semuanya, sahut ayah saya, sekalipun menyedari emak saya sekadar mahu menerangkan kejadian yang menimpa Mak Tipin tatkala usianya baru 3 tahun lebih. Malah Mak Tipin sendiri tidak tahu apa-apa pun kalau disebutkan kejadian yang menimpa dirinya itu. Sudah berkali-kali diingatkan oleh Dukun Ja Amit mengenai ayam hutan yang seringkali nampak kelibat di hujung kampung jangan ditembak. Bimbang benar Dukun Ja Amit kerana derai kokok ayam hutan itu tidak sama dengan kokok ayam yang biasa. Memang seisi kampung tidak berani berburu ayam hutan sekalipun mengekas tepi belukar rumah mereka. Cuma Pak Tua Mahat atau ulung sali saja yang tidak peduli mengenai pantang larang. Mereka akan buru ayam hutan asal sahaja nampak kelibat. Perkara geruh tidak penting sangat kepada mereka berdua selagi keyakinannya tetap kukuh. Semenjak beberapa pagi, Pak Tua Mahat sudah tidak dapat menahan sabar mendengar kokok ayam hutan di hujung kampung. Dia sudah membayangkan gulai daging ayam hutan masak lemak kuning dengan nenas muda, kepalang sedapnya. Bukan kejadian. Sebab itulah sebelum matahari naik, di sini masukkan sebelum naik tinggilah. Sebab itu sebelum matahari naik segala, dia sudah memanggul senapang kampungnya mengendap ayam hutan yang mengekas. Tetapi ayam hutan berkokok itu bertengget di atas akar pokok beringin membelit dahan. Berdebar jugalah hati Pak Tua Mahat apakala dirinya diuji tatkala dia sudah nekat tidak mahu berundur. Beberapa kali dilontar dengan pasir tanah. Ayam berkenaan tidak juga mahu terbang melarikan diri. Kau nak cari geruh aku ni? Gerutu Pak Tua Mahat menggertak bibir menahan rasa marahnya. Ayam hutan itu tetap berkokok terangguk-angguk kepala bagaikan mencabar Pak Tua Mahat yang bersiap sedia membedek senapangnya.
Memang ayam hutan itu tidak mahu turun mengekas di tanah, tidak juga terbang melarikan diri ke dalam belukar. Dia tetap berkokok di situ seolah-olah menunggu Pak Tua Mahat melepaskan tembakan. "Belum tahu siapa yang geruh," tegasnya, lantas melepaskan tembakan yang menepati kesasaran. "Awak dah tak mahu bersahabat nampaknya, Mahat," ujar lembaga tinggi itu mengejeknya. "Apa guna bersahabat kalau aku kena ikut tunjuk kamu?" sahut Pak Tua Mahat menggertak bibir. "Aku tahu asal usul kau, pemburu rusa putih sesat di hutan." Jelasnya sengaja mahu menyakiti hati lembaga tinggi yang tercegat di hadapannya, mahu memijak dada Mak Tipin. Tidak berani lembaga tinggi itu mahu memijak setelah melihat tubuh Pak Tua Mahat memanjang dengan kepalanya tersantak ke awan. Masakan dia boleh tundukkan Pak Tua Mahat setelah mereka sama-sama tercegat mencecah awan tinggi berkabus? Tentulah Pak Tua Mahat tidak akan biarkan anaknya Mak Tipin dianiaya di hadapan matanya. Lantas, Pak Tua Mahat mengisar tapak tangannya dengan membacakan 3 kali Al-Fatihah diikuti dengan 11 kali surah Al-Ikhlas. Kemudian dia memicikkan ibu jari kanannya ke tapak tangan kiri dengan menyebut. Boleh tak saya bacakan dia punya ayat ni? Risau saya sebab semua ni ada yang tegur. Kalau boleh jangan baca. Saya tak payah bacalah takut pula nanti yang mengamalkan pula tak betul Dia ada campur ada campur sekali dengan ayat Melayu. Baik, kita teruskan. Tersentak lembaga tinggi di hadapannya apabila ibu jari ditekan kuat oleh Pak Tua Mahat ke tapak tangan kiri. Dia tidak akan tunduk kepada jelmaan malim panjang yang disumpah tatkala sesat di hutan. Tahu sangatlah dia asal usul lembaga tinggi menjadi puaka hutan setelah disumpah itu. Memang Pak Tua Mahat diturunkan amalan Pawang Jumadi yang memberitahu petua yang diwarisi daripada Malim Kerimun apabila berhadapan dengan jelmaan lembaga tinggi itu. Pawang Jumadi yang ingatkan dia supaya memahami asal-usul puaka supaya mudah mencari penawarnya. Pawang Jumadi yang beritahu mengenai Malim Panjang masuk ke hutan mencari rusa putih setelah isterinya yang syarat mengandung mengidam. Tiba-tiba saja Serimaya mengidam mahu menjamah daging rusa putih apabila mengandungkan anak yang sulung. Tahu sangatlah dia dengan kebolehan suaminya apabila berburu di hutan. Tidak pernah suaminya balik dengan tangan kosong sekiranya sudah jejakkan kaki ke hutan memburu dengan tompak saktinya. Sebaik saja Serimaya memberitahu mengidam rusa putih, tidak bertanggung. Malim, kenapa disebut tidak bertanggung? Patut tidak bertangguh kan? Tidak bertangguh, Malim Panjang masuk ke hutan menggalas tombak saktinya. Apabila melintas saja rusa di hadapannya, Malim Panjang mengejar dengan tenaga luar biasa hingga dapat menobak ke bahagian tengkuk. Sekaligus rusa berkenaan tergolek dengan kaki yang terkinjal-kinjal menendang angin. Tetapi rusa yang ditombak Malim Panjang bukanlah rusa putih yang diidamkan oleh isterinya. Terpaksalah dia masuk jauh ke tengah hutan mahu mencari rusa putih itu. Tetapi setiap ekor rusa yang ditombaknya mati. Memanglah bukan rusa putih. Tatkala sampai di sebuah pondok yang diperbuat daripada nibung, Malim Panjang terserempak dengan perempuan cantik yang menunggunya seorang diri di tengah hutan yang lengang itu. Perempuan itu ingatkan Malim Panjang betapa marahnya ayahnya disebabkan habis rusa peliharaan mereka dibunuh oleh Malim Panjang. Sebab itu, Malim Panjang mesti menjadi gembala rusa peliharaan ayahnya, kecuali kalau rusa-rusa yang dibunuh dapat dihidupkan semula. Malim Panjang tidak boleh berkeras apabila perempuan itu menuntut supaya bawakan isterinya Serimaya yang tengah mengandung itu sebagai galang ganti disebabkan rusa peliharaannya habis mati ditombak. Malim Panjang tidak rela isterinya menjadi mangsa. Dia menyedari dirinya diperangkap oleh puaka hutan akibat terlalu ikutkan perasaan mahu mencari rusa putih. Terpaksalah juga Malim Panjang mengalah juga dengan menerima kemahuan perempuan itu supaya berkahwin dengannya. Semenjak itu pula, Malim Panjang tidak dibenarkan lagi balik ke rumah setelah dipaksa menjadi gembala rusa peliharaan perempuan berkenaan. Anjing perburuan yang dibawa sama oleh Malim Panjang tetap mengekori ke mana sahaja dia berlegar di tengah hutan berkenaan menggembala rusanya. Tetapi Malim Panjang tahu anjing perburuannya sudah bertukar menjadi burung birik-birik yang berterbangan di udara. Saat ini, dia sendiri tidak lagi jejakkan kaki di bumi tetapi melayang ke udara dengan kepala yang mencecah ke awan. Sekali-sekala, apabila Malim Panjang melintas di tengah kampung, dia melihat pokok-pokok kayu yang meliuk-liuk dikibas angin daripada hayunan lengangnya menjadi kencang laksana taufan yang menderu.
Lama-kelamaan, Malim Panjang menyedari yang dia semakin tersisih dari isterinya setelah Seri Mayang tidak dapat dijengah lagi. Keadaan tubuhnya yang berbulu dengan meninggi hingga kepala cecah ke awan itu, memang dia sudah semakin jauh daripada isterinya. Tidak mungkin lagi dia dapat kembali bersama Seri Mayang selagi dia dibelenggu menjadi gembala rusa peliharaan Puteri Tinggi. Selagi dia tidak boleh hidupkan semula rusa-rusa yang sudah ditombak mati, Malim Panjang dipaksa menjadi gembala rusa Puteri Tinggi selama-lamanya. Dia sendiri bukan lagi Malim Panjang yang gagah perkasa, tetapi berjalan mendongak ke langit disebabkan wajahnya yang sama seperti rusa. Sumpahan Puteri Tinggi itu terpaksa diterima oleh Malim Panjang demi menyelamatkan anak di dalam kandungan Seri Mayang. Hinggalah anaknya sudah berusia 20 tahun, Seri Mayang memberitahu mengenai kehilangan ayahnya semasa memburu rusa putih ke hutan. Memang kesal benar Seri Mayang apabila mengidam rusa putih yang mustahil boleh diburu oleh suaminya. Saat itu barulah Seri Mayang menyedari perkara mengidam semasa mengandung itu hanyalah pesona syaitan untuk mengelirukan mereka suami isteri. Dengar tu, beringat-ingatlah kita semua Tidak dapat menjamah daging rusa putih pun dia selamatkan melahirkan anaknya iaitu Malim Kerimun. Dia tidak pun kempunan setelah tidak dapat menjamah daging rusa berbulu putih itu. Apabila diberitahu kepada anaknya Malim Kerimun, lantas saja anak muda itu bertekad mahu mencari ayahnya ke tengah hutan. Malim Kerimun tidak bimbang apa-apa sekalipun masuk jauh ke tengah hutan mencari ayahnya. Biarlah dia sekadar menemui tombak peninggalan ayahnya sahaja. Kerana Malim Kerimun tahu ayahnya boleh berlari sama pantas dengan rusa di tengah hutan. Memang rusa tidak dapat melarikan diri sekiranya dihambat oleh ayahnya. Tatkala terserempak dengan Puteri Tinggi yang menjelma menjadi perempuan tua hodoh di pondok yang diperbuat daripada nibung, tidak bertangguh Malim Kerimun mendesaknya memberitahu. Apalagi setelah melihat tombak peninggalan ayahnya tersandar di dalam pondok tersebut, Puteri Tinggi tidak boleh berkeras setelah menyedari dirinya akan terancam kerana sumpahannya tidak boleh memperdayakan Malim Kerimun. Tahu sangatlah dia satu-satunya yang boleh memusnahkan dirinya ialah lelaki yang bernama Malim Kerimun. Sebab itulah dia memanggil Malim Panjang gembala rusanya datang ke situ. Marah benarlah Malim Kerimun ni melihat keadaan ayahnya yang sudah menjelma menjadi puaka hutan bertubuh tinggi dengan berjalan mendongak ke atas. Teresak-esak Malim Panjang menangis apabila melihat anaknya. Malim Kerimun tercegat jauh di bawah lututnya. Setelah diberikan tombak pesakanya, Malim Panjang ingatkan anaknya supaya menanam lengkuas di hadapan rumah supaya dia tahu rumah kediaman anak cucunya. Tatkala ribut kencang, Malim Kerimun disuruh membakar lada kering dengan garam sebagai tanda anak cucunya di situ. Malim Panjang akan cepat-cepat melarikan diri ke arah lain sekiranya jalan laluan itu melalui kawasan tempat tinggal anak cucunya. Aku tahu asal kau jadi Malim Panjang pemburu rusa putih sesat di hutan. Asal kau jadi. Patua Mahat mencubit bibir tidak berganjak duduk bersila di atas hulu parang yang tercacak ke tanah. Semakin gelisah lembaga tinggi itu apabila disebut demikian oleh Pak Tua Mahat. Dia seolah-olah memahami petua amalan Pak Tua Mahat akan membawa pada kepada dirinya setelah bersumpah tidak akan mengganggu keturunan Malim Kerimun. Kalau dia ganggu juga keturunan Malim Kerimun, samalah macam mengganggu anak cucunya sendiri. Sebaik saja ayam hutan melambung akibat diterjah peluru dengan bulunya bertaburan di tanah. Tidak bertangguh, Pak Tua Mahat menyerbu. Dia berundur ke belakang apabila melihat anaknya mati pin terbaring, berlumuran darah dilingkupi dengan daun-daun kering. Tersenyum Pak Tua Mahat dengan ujian yang diterimanya itu. Lantas sahaja dia cacakkan mata parahnya ke tanah. Kemudian dipatahkannya ranting kayu sebesar kelingking. Dicacakkan pula di kepala Mak Tipin. Setelah itu Pak Tua Mahat duduk bersila di atas hulu parang yang dicacakkannya ke tanah. Tidak bergerak parang yang dicacakkan itu. Sekalipun Pak Tua Mahat duduk bersila di atasnya, laksana tercongkok di tikar semayang. Dengan meletakkan dua tangannya ke dada, Pak Tua Mahat mula menyeru dengan membacakan. Baik, dekat sini ada ayat seruannya ya. Baik, saya takkan baca. Ketika ini Pak Tua Mahat dapat melihat lembaga tinggi di hadapannya mendongak ke langit mahu memijak dada anaknya Mak Tipin. Tidak bertangguh, Pak Tua Mahat menepis kaki lembaga itu dengan tapak tangannya yang membesar selebar bukit. Cubalah kalau kau berani usik anakku. Jerkah Pak Tua Mahat merenungnya tidak berkedip mata. Kalau lembaga itu tinggi hingga kepalanya mencecah ke awan, Pak Tua Mahat juga meninggikan tubuhnya sayup tersantak ke awan.
Cuma Malim Karimun satu-satunya yang tahu mengenai asal-usulnya setelah sesat di hutan akibat memburu rusa putih. Tentu Pak Tua Mahat yang terconggot di hadapannya sama dengan Malim Karimun. Menggeleng-geleng kepala lembaga tinggi, lantas mendengus-dengus perlahan bagaikan kesal dengan yang amat sangat menusuk perasaan. Sebaik saja lembaga tinggi itu hilang laksana asap ditiup angin. Tidak bertangguh Pak Tua Mahat melompat lantas berdiri tegak. Segera dia mencapai parangnya yang tercacak. Sekalipun dalam keadaan biasa, Pak Tua Mahat tidak mungkin boleh duduk bersila di atas hulu parang tercacak di tanah. Tetapi saat demikian, dia tidak duduk di atas hulu parang. Pak Tua Mahat tegak berdiri dengan kepalanya sayup mencecah ke awan, sama seperti lembaga tinggi berkenaan. Setelah melihat ayam hutan yang ditembak terkenjur-kenjur kakinya di bawah daun-daun kering, tidak bertangguh lagi untuk dia menyembelihnya. Tidak sia-sia amalan petuanya tatkala diganggu lembaga tinggi berkenaan. Memang tidak pernah dia menghadapi gangguan sampai lembaga tinggi itu menjelma mahu mencari geruh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana melindungkan aku daripada bencana syaitan. Perlahan Pak Tua Mahat menuturkan, lantas mencapai ayam hutan siap disembelih itu yang masih tergolek di tanah. Tatkala dia sampai di halaman rumahnya, berdebar hati Pak Tua Mahat apabila melihat jiran-jiran sudah berkumpul, masing-masing bersiap dikubur untuk kebumikan anaknya Mak Tipin. Belum sempat Pak Tua Mahat mahu mencengah anaknya yang dibujurkan di tengah rumah, amak mentuanya bercekak pinggang di muka pintu memaki hamunnya. Kau yang bawa malapetaka Mahat. Bentak emak mentuanya melepaskan geram yang mendongkol setelah diberitahu mengenai Pak Tua Mahat memburu ayam hutan berkokok di hujung kampung. Tidak lama selepas Pak Tua Mahat memanggul senapan laras duanya ke hujung kampung, tiba-tiba saja Mak Tipin menggelepar laksana ayam yang disembelih. Kakinya menendang-nendang angin dengan punggung terangkat sedikit. Tidak lama dia menggelepar, Mak Tipin pun terkejang dengan tidak berombak lagi dadanya. Mak Tua Yam menjadi lemah longlai apabila melihat anaknya terkejang tidak bergerak lagi. Setelah dipanggil dukun Jamit, dia sendiri menggelengkan kepala. Dia yang sahkan Mak Tipin sudah tidak bernyawa lagi apabila mendapati ombak dada anak kecil itu tidak lagi bergerak. Sebab itulah emak mentuanya marah sangat disebabkan Pak Tua Mahat berdegil mahu berburu ayam hutan. Sudah berkali-kali diingatkan oleh emak mentuanya supaya tidak galak berburu. Lambat laun tentu akan menerima geruh badi binatang hutan sekiranya berdegil sangat mahu berburu tidak mematuhi peraturan dukun Jamin. Dah puas hati kau tengok Mak Tipin terbujur. Emak mentuanya terus menjerit-jerit laksana orang yang hilang akal. Sabarlah Besan, kita ni sama-sama hilang cucu. Nenek saya, Bidan Ibah memujuk. Tersinggung juga dia disebabkan anaknya Pak Tua Mahat dimaki hamun di hadapan jiran-jiran. Macam mana nak sabar Besan? Menghentak-hentak kaki emak mentua Pak Tua Mahat tidak dapat mengawal perasaan. Mahat tu degil, tak mau dengar cakap orang. Bentaknya sudah tidak dapat lagi dipujuk oleh sesiapa pun. Kalau awak nak maki hamun, makilah hamun kawan ni. Sahut nenek saya, Bidan Ibah yang hilang sabar dengan sikap mak mentua Pak Tua Mahat. Bila-bila dia sanggup bercekak rambut kalau anaknya Pak Tua Mahat dipersalahkan dengan kejadian yang menimpa cucunya Mak Tipin itu. Terpaksa pula jiran-jiran meleraikan nenek saya dengan emak mentua Pak Tua Mahat dalam saat mereka semua diselubungi kecemasan. Kalau dibiarkan, sudah tentu mereka berdua bercekak rambut. Sekalipun cucu mereka Mak Tipin masih lagi terbujur di tengah rumah. Jiran-jiran ingatkan mereka supaya mengingatkan mereka berdua mengenai Mak Tipin adalah cucu mereka bersama. Tidak ada sebab mengapa mesti bercekak rambut semata-mata ikutkan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Tetapi ketika ini Pak Tua Mahat tidak bercakap sepatah apapun. Dia masuk ke dapur bersiap-siap untuk menggulai ayam hutan itu, masak lemak kuning cili api yang dicampur dengan nanas muda. Pak Tua Mahat yang tak nak nasi serta siapkan hidangan di dalam dulang. Dia tak peduli apapun yang dibuat oleh jiran-jiran yang mahu kebumikan anaknya Mak Tipin yang terkejang tidak bergerak langsung. Semasa dia memasak gulai di dapur, memang Pak Tua Mahat tidak bercakap apa-apa sekalipun jiran-jiran memanggilnya. Puas disuruh naik mencengah anaknya sebelum dimandi dan dikafankan. Pak Tua Mahat tetap membisu.
Jiran-jiran juga terpaksa menunggu kebenaran Pak Tua Mahat kalau mahu mandikan Mak Tipin yang terbujur. Mereka tak boleh buat apa-apa keputusan sendiri kerana Pak Tua Mahat masih lagi terconggok di dapur. Apa pula kata Pak Tua Mahat sekiranya mereka membelakangkan ayah Mak Tipin sendiri? Setelah hidangan siap tidak bertangguh, Pak Tua Mahat mengangkat dulang ke sisi anaknya yang dibujurkan di tengah rumah. Lantas saja Pak Tua Mahat membuangkan kain melingkup anaknya itu. Perlahan-lahan dia menepuk pipi anaknya bagaikan menyuruh bangun daripada tidur. Ketika ini, jiran-jiran macam tak percaya apabila Mak Tipin terpinga-pinga bangun. Oi, patutlah masa episod mana yang saya sedih hari itu ada yang komen kata jangan risau, dia bangun makan. Inilah kisahnya ya. Baik-baik kita teruskan. Terus saja Pak Tua Mahat menyuruh dia membasuh tangan. Dia mengajak Mak Tipin makan nasi bersama dengan hidangan gulai ayam hutan, masak lemang kuning, masak lemak kuning, cili api, rencah nanas muda. Panjang betul nama resepi dia. Tercengang mak mentuanya dengan kejadian tersebut, tetapi dia tidak dibenarkan oleh Pak Tua Mahat mendekati Mak Tipin selagi anak kecil itu belum selesai makan. Mak Tua Yam yang tersandar di penjuru rumah kembali segar setelah diberitahu mengenai Mak Tipin sudah bangun makan bersama dengan ayahnya. Emak saya yang duduk di sisi Mak Tipin tatkala anak kecil itu dibujurkan itu mengeluh pendek hingga tidak dapat menuturkan kata-kata lagi. Surah Yasin yang dipegangnya juga tidak lepas dari tangan akibat terpegun dengan kejadian yang dilihatnya berlaku di hadapan mata. Macam mana abang buat pada Mak Tipin? Sengaja mak saya mengusik Pak Tua Mahat apabila kenangkan semula kejadian yang menimpa abangnya itu. Mak Tipin bukannya mati, dia hanya pingsan, beritahu Pak Tua Mahat tersengih-sengih. Kalau lambat abang balik, tentu orang kampung kebumikan juga, ujar emak saya selanjutnya. Allah itu maha mengetahui. Jelas Pak Tua Mahat perlahan semacam menyembunyikan rahsia di sebalik kejadian tersebut. Memang Pak Tua Mahat tetap merahsiakan kejadian yang dilihat oleh orang-orang kampung mengenai anaknya Mak Tipin yang disangka mati itu bangun semula. Kalau ditanyakan kepada Mak Tipin, memang dia sendiri tak tahu apa-apa kerana umurnya masih lagi kecil ketika itu. Bukan takat kejadian dia dikatakan mati hingga hendak dikebumikan itu sahaja yang Mak Tipin tak tahu. Malah dia tak akan mengalami kesakitan yang dideritai oleh anak-anaknya itu juga tidak dia tahu. Memang dia tak tahu kenapa buku lali kakinya membengkak tiba-tiba tatkala bangun pagi mahu tunaikan solat subuh. Terpaksa jugalah dia terdengkok-dengkok ke bilik air mengambil wudu. Kalau sakit pun Mak Tipin mesti tunaikan solat. Seumur hidup memang dia tidak pernah mengalami sakit teruk hingga terkejang di tempat tidur. Lainlah kalau demam biasa akibat teruk bekerja di kebun. Bila-bila demam itu akan ditulis. Ni bukan cerita gagak bang, ni cerita saya kena hati-hati dia punya ayat tunggal langgang ni. Kenapa dia tulis Otju? Bila-bila demam itu akan sembuh setelah dia doakan pada air sejuk dengan membacakan surah Alam Nashrah 3 kali diikuti dengan doa. Di sini ada doanya. Selepas meminum air yang sudah didoakan itu, Mak Tipin akan segar semula. Sebab itu dia dapat mengagak asal saja buku lali kakinya sakit membengkak. Tentu salah seorang anaknya mengidap sakit yang demikian. Sebaik saja selesai solat subuh, Mak Tipin memicik-micik buku lali kakinya hingga dia dapat merasakan jarinya sedang memicik-micik buku lali kaki anaknya Bahadin. Tersenyum Mak Tipin setelah merasakan dia memicik-micik buku lali kaki Bahadin. Dia dapat membayangkan anaknya Bahadin mengidap sakit bengkak buku lali hingga terdengkok-dengkok berjalan. Lama dia memicik-micik, barulah Mak Tipin terasa sebab di dada. Dia tidak sebab dengan kesakitan yang dideritai oleh Bahadin, tetapi kebesaran ilahi yang memberikan petunjuk kepadanya. Ya Allah, lidah makin sangkut. Sambil mengesat pelupuk matanya perlahan-lahan, Mak Tipin menuturkan hingga terasa bergema jauh di dalam hatinya. Di sini ada ayat ni juga, saya skip ya. Setelah itu, dia menyuruh uda lipah tumbukkan halia digaul dengan kapur dan asam jawa, kemudian dipanaskan di dalam tempurung. Setelah halia itu panas, Mak Tipin letakkan pada buku lali kakinya yang membengkak. Tetapi uda lipah tidak melihat pun buku lali kaki suaminya membengkak hingga berjalan terdengkok-dengkok. Tetapi uda lipah dapat mengagak memang salah seorang anaknya mengidap sakit buku lali hingga membengkak. Tahu sangatlah uda lipah mengenai pengalaman Mak Tipin itu. Namun dia tidak akan bertanya apa-apa selagi suaminya tidak memberitahu. Biarlah Mak Tipin sendiri memberitahu siapa anaknya yang mengalami kesakitan dalam saat demikian. Masa di hospital lepas subuh, saya rasa macam ayah datang.
ujar Bahadin. Apabila ingatkan dirinya seolah-olah bermimpi dikunjungi oleh ayahnya. Tetapi masakan sudah pagi benar masih juga bermimpi. Lainlah kalau tengah nyenyak tidur waktu dini hari diserkup kesepian yang menusuk-nusuk. Kamu bermimpi ke? Uda Lipah meminta sambil mengerling suaminya Mat Tipin yang menyandar ke belakang dinding. Entahlah. Nak kata bermimpi rasanya saya tak tidur. Jelas Bahadin masih dapat ingatkan bagaimana ayahnya Mat Tipin terjonggol di sisinya. Dia merasa kakinya panas dipupuk oleh ayahnya dengan halia di dalam tempurung. Apabila dia tersentak, ayahnya tidak kelihatan lagi di mana-mana. Buku lali kakinya juga tidak lagi sakit berdenyut-denyut dengan bengkaknya. Sebab itu dia gagahi juga balik ke kampung sebaik saja bengkak di buku lalinya itu sembuh betul. Tetapi Mat Tipin tidak menyahut apa-apa. Hanya Uda Lipah saja yang tersengih-sengih memerhatikan Bahadin yang masih lagi tertanya-tanya dengan bayangan ayahnya yang datang mengubati dia.